Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan para pengikutnya yang setia dengan sunnahnya sampai ke hari kiamat. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca dari surah Al-Baqarah sambungan, bermula dari ayat 89. Hari itu kita dah baca, tapi kita ulang baliklah sampai ke 91 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita merafakkan setinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, pemilik, pencipta kita dan pencipta sekalian alam. Dialah Allah yang maha berkuasa, dialah Allah yang mengutuskan rasul dan dialah Allah yang menurunkan Alkitab. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi utusan Allah kepada kita, menyampaikan risalahnya, menasihati umatnya dan berpesan kepada kita dengan perkara-perkara yang gaib yang Allah wahyukan kepada baginda. Juga selawat dan salam atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabat baginda yang mulia, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca, ayat 89 tu kita dah sebut dah sebelum daripada ni, iaitulah kisah orang-orang Yahudi yang mana sebelum datangnya Alkitab, sebelum datangnya Al-Quran, sebelum terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni menanti-nanti kedatangan Nabi. Allah Ta'ala kata, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Bila datang kepada mereka Alkitab, satu kitab dari Allah yang membenarkan apa yang ada di sisi mereka, iaitu di sisi mereka ni ada Taurat. Datang Al-Quran membenarkan kepada mereka apa yang ada dalam Taurat dan juga Injil. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Dan dahulunya, wa kanu, dahulunya mereka ini, min qabl, sebelumnya, yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, menjanjikan kebenangan ke atas orang-orang atau mengharapkan kebenangan ke atas orang-orang yang kafir. Mereka kata macam mana? Nanti datang Nabi yang terakhir, orang-orang ahli kitab akan menang dan menawan orang-orang musyrikin. Seperti mana yang kita dah sebut sebelum ni, orang Islam zaman ni ditindas, dianiaya macam-macam, tapi dalam hati kita ada harapan bahawa
nanti tibanya waktu Nabi Isa akan turun dan bersama Imam Mahdi memimpin pasukan kaum muslimin. Mereka mengalahkan Dajjal, mereka mengalahkan tentera Dajjal, dan setelah daripada itu Nabi Isa alaihissalam akan memimpin umat ini, dan tidak ada lagi orang Kristian melainkan semuanya mereka setelah dipatah-patahkan salib beriman kepada Nabi Isa dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan damailah Islam pada masa itu. Dunia pun penuh dengan keberkatan sehingga satu pokok, satu buah delima boleh dimakan oleh beberapa orang, sehingga seekor kambing cukup untuk dimakan satu kampung, dan begitulah keberkatan yang ada pada akhir zaman. Kita kata macam tu menanti kedatangan Nabi Isa. Orang Yahudi sebelum daripada Nabi Muhammad macam tu jugalah. Mereka menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad dan mereka mengharapkan kemenangan ke atas orang kafir dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, "Falamma ja'ahum ma 'arafu." Apabila datang kepada mereka apa yang mereka tahu, mereka kenal. Kenal sungguhlah, sebab seperti mana yang kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala kata orang Yahudi dan Nasrani ini dia kenal Nabi Muhammad seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Cumanya apabila dah sampai itu, kafaru bih, mereka kufur dengannya. Ingat ke datang tu dari Yahudi, ingat ke datang tu dari kalangan Bani Israel, tiba-tiba yang datang tu daripada Quraisy Mekah. Akhirnya mereka kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Taala kata apa? Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka celakalah bagi mereka laknat Allah ke atas orang-orang yang kafir itu. Baik, sambungan pada ayat itu ialah Allah Subhanahu wa taala kata, bi'sa masyaraw bihi anfusahum, sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan, iaitulah mereka membeli diri mereka. Membeli diri ini maknanya membeli kesenangan untuk diri mereka. Dengan menjual apa? Dengan menjual kekufuran. Dia kufur dengan apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada mereka kerana mereka nak membeli kesenangan untuk diri mereka. Apa maksud kesenangan di sini? Sebelumnya mereka rasa mereka adalah bangsa yang mulia, jadi dia tak nak hilang kemuliaan itu. Mereka adalah bangsa yang memimpin, lalu dia tak nak hilang kepimpinan itu. Akhir sekali dia kerana sayangnya kepada kedudukan mereka dan kerana bencinya mereka kepada orang-orang selain dari mereka, menatijahkan mereka kufur dengan apa yang Allah Ta'ala wahyukan ke atas mereka. Baghyan an yunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadih, kerana mereka benci atau dengki pada apa yang Allah wahyukan, kerana mereka dengki bahawa Allah menurunkan limpah kurnianya, yakni wahyu, kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kata dia lupa bahawa nasab Quraisy pun datang daripada keturunan Nabi. Bukan dia je keturunan Nabi. Dan kita pun sebenarnya dari sudut keturunan ni tidaklah menjadi kemuliaan.
seandainya tidak diiringi dengan keimanan. Sebagai contoh, adakah memberi manfaat keturunan Quraisy bahawa dia adalah bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapan dia tidak. Abu Talib pak saudara Nabi, tidak bermanfaat baginya nasab bahawa dia pak saudara Nabi. Abu Lahab pak saudara Nabi, tidak memberi manfaat keturunan bagi dia bahawa dia pak saudara Nabi, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Dan begitulah siapa-siapa pun yang bangga dengan keturunan dia tak akan pergi ke mana seandainya keturunan atau seandainya dia tidak beriman kepada Allah dan juga Rasul, atau dia tidak ikut manhaj daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarlah kita ni keturunan hamba sekalipun, andai iman itu ada dalam hati kita, insya-Allah kita jadi orang mulia di sisi Allah. Tapi kalau dia tu keturunan bangsawan, keturunan mulia, anak cucu daripada ilmuwan, dia ni keturunan mufti fulan bin fulan, dia ni keturunan raja fulan bin fulan, dia ni keturunan menteri fulan bin fulan, dia ni keturunan macam ni, sebutlah kemuliaan. Tapi kalau tidak ada keimanan kepada Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa di hari akhirat dia lambat perjalanan hitungan dia, di padang mahsyar pun lambat, di titian sirat pun lambat. Sebab titian sirat ni ada orang laju sekelip mata, ada orang sepantas kilat, ada orang seperti angin yang bertiup, ada seperti kuda yang berlari, dan ada yang akhirnya merangkak-rangkak untuk sampai ke syurga nak melintasi titian sirat. Semuanya itu disebabkan apa? Amalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amaluhu, siapa yang dilambatkan hisab dan siratnya kerana amalan dia, lam yusri' bihi nasabuh, tidak akan dicepatkan dia dengan keturunannya. Dia tak boleh kata, ya Allah aku keturunan fulan bin fulan, aku keturunan raja-raja, aku keturunan menteri-menteri, aku keturunan Nabi sekalipun. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, tak akan cepat kalau dia ni amalan sikit, keturunan tidak boleh mempercepatkannya. Jadi ada apa pada keturunan? Inilah yang menyebabkan Yahudi ni, oleh kerana dia terlalu ta'assub kepada bangsa dia, dia tak terima Nabi Muhammad sebagai Nabi. Baghyan, kata Allah. Baghyan ni kerana dengki. Baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Dia dengki Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada salah seorang daripada hamba yang Allah Ta'ala kehendaki. Bahasa mudah kita kata, ikut Allah lah, moga Allah punya suka. Dia nak turun kat siapa, itu hak Allah Azza wa Jalla. Siapa pun kita ni, jangan kerana orang tu kita suka, dia bagi tahu kebenaran barulah kita terima. Kebenaran itu boleh jadi datang dari orang yang kita tidak suka, tapi oleh kerana sukanya kita dan kerana kepada kebenaran, maka kita beriman dengan kebenaran itu walaupun datang dari orang yang kita tidak suka. Hari ni mungkin kita rasa aku tak puas hati dengan fulan bin fulan, dia bukan kumpulan ni. Orang ni kata aku tak puas hati. Kalau kita tak puas hati dengan orang tu, kalau dia datang bawa Al-Quran, dia datang bawa Al-Hadis, dia datang bawa perkataan salafus salih,
orang-orang yang dijamin syurga oleh Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan puluh sahabat dan beberapa kalam sahabat yang lain, kita kena terima lah walaupun orang hak mari tu bukan daripada kalangan hak kita. Pasal apa? Bukan kita nak dengar kalam orang, kita nak dengar kalam Tuhan. Kalau Allah Ta'ala kata begitu-begitulah. Jangan kata kalau ustaz ni tak bercakap saya terima sebab ustaz ni saya suka dia, saya minat dia. Kalau ustaz yang kedua cakap saya tak suka, saya tak minat. Pasal apa? Saya nampak dia tu tak serupa dengan kita, buat macam pelik macam orang lain. Contohlah kita ni kena semua Al-Quran tu betul dia baca. Kalau betul pada Quran tu baca, barulah boleh. Kalau dia tak sama dengan yang Allah Ta'ala sebut, maka kita kata walaupun orang ni saya suka dia sebelum daripada ni, tapi hadis yang dia bawa tu hadis palsu, apa yang dia kata tu kebohongan, maka kita tinggalkan dia dan kebohongannya. Itu yang patut kita lakukan. Jangan jadi seperti Yahudi. Allah Ta'ala kata apa? Faba'u bighadabin ala ghadab. Maka mereka itu kembali dengan kemurkaan Allah atas kemurkaan. Pasal apa? Kita juga dah sebut sebelum daripada ni, mereka menolak dakwah Rasul, mereka tidak beriman dengan Alkitab dan juga menolak dakwah Rasul. Ghadaba alaihim fima kanu dayya'u min at-Taurah wa ghadiba bi kufrihim bi hadzal nabi. Mereka ni kemurkaan atas kemurkaan, kufur dengan Injil, kufur dengan Al-Quran. Dulu beriman dengan At-Taurat. Ada yang ulama sebut dari Ibn Abbas, murka atas murka ni, murka kerana mereka sendiri tak ikut Taurat, murka pula kerana mereka tak ikut Nabi Muhammad. Berkata Abu Aliyah, murka Allah ke atas mereka sebab mereka menolak Injil, kemudian mereka menolak pula Al-Quran. Okey, Allah Subhanahu wa taala kata walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang kafir itu azab yang menghinakan. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Baik, sifat sombong ni mereka menolak ni kerana sifat sombong. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sangat-sangat pesan kepada kita, jangan sekali-kali bersifat dengan sifat sombong. Kenapa dalam ayat yang kita baca tu walil kafirina azabum muhin, kan azab dalam Quran ni kadang-kadang Allah Ta'ala sebut walahum azabun alim, kadang-kadang Allah Ta'ala sebut azabun azim. Ni dalam ayat ni azabun muhin. Alim tu maksud azab yang pedih, azim tu azab yang besar. Azabun muhin, muhin tu maksud dia menghinakan. Biasanya sifat kepada azab ni ada kaitan kepada dosa yang dilakukan. Seperti mana bila Allah Ta'ala sebut Ghafurur Rahim, Alimun Hakim, sifat bagi Allah itu ada kaitan dengan wahyu ataupun pesanan Allah sebelumnya. Jadi bila Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni walil kafirina azabum muhin, dan bagi orang-orang yang kafir azab yang muhin. Muhin tu maksud apa? Muhin menghinakan. Kenapa azab menghinakan? Tidak azab yang pedih, tidak azab yang besar, tiba-tiba azab yang menghinakan. Sebab apa? Sebab hina ni balasan bagi kesombongan mereka.
Sombong ni dia rasa dia hebat, dia rasa dia baik, dia rasa mulia. Maka sebagai balasan kesombongan itu, Allah bagi azab yang menghinakan mereka. Sebab itu Allah Ta'ala pesan dalam Quran, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang takabur ni sombong dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Sombong ni penyakit yang sangat-sangat berat. Dia akan ditimpa azab yang menghinakan. Dan azab menghinakan ni berlaku sama ada di dunia ataupun secara pasti di akhirat. Akhirat memang confirm dah dia akan dihinakan. Dunia ni boleh jadi dia mati dalam kesombongan dia, dan dihinakan waktu kematian dia, seperti Fir'aun. Ada orang mungkin sampai dunia, sampai dia mati tu nampak dia mati pun dalam kebesaran dia. Tapi ingat, penyakit sombong ni akhirat nanti, kalau Nabi SAW bagi tahu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahawa Nabi SAW bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamah amthal adh-dharri fi suratin nas, amthal adh-dharri fi suwarin nas, ya'luhum kullu shay'in minas sighar hatta yadkhulu sijnan fi jahannam yuqalu lahu baulas ta'luhum narul anyar yusqawna min tinil khabal usarati ahli nar. Riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, orang-orang takabur ni dia rasa besar dia di dunia, rasa dia lah besar di dunia. Pada hari akhirat, hari kiamat, dia akan dibangkitkan seperti satu zarah, jisim yang kecil dalam rupa manusia. Maknanya orang lain besar, dia kecil. Dia ni dibangkitkan dalam rupa yang kecil, dalam tubuh yang kecil, dalam rupa manusia di hari kiamat. Ya'luhum kullu syai'in minas sighar, sehingga benda-benda kecil yang selama ni kecil lebih besar daripada dia. Kalau dia duduk tengok hina, duduk tengok apa, tengok hari akhirat dia kecil kali. Hatta yadkhulu sijnan fi jahannam, sehingga mereka akhirnya masuk ke dalam neraka jahannam, dalam satu penjara dalam neraka yang dikenali sebagai baulas. Dibakar dengan narul anyar, api-api yang menyala, dan diberi minum daripada tinatil khabal, iaitulah lendir-lendir yang keluar daripada tubuh ahli neraka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jangan sombong dalam dunia, dalam hidup ni, terutamanya sombong dengan Allah. Sombong dengan Allah ni dia rasa apa? Dia rasa dia lebih benar daripada wahyu. Wahyu kata A, dia kata B. Wahyu kata B, dia kata C. Dia rasa perkataan dia dan perkataan orang-orang kumpulan dia lebih besar daripada wahyu. Maka ini sombong dia dengan Allah. Sombong dengan Nabi, dia tak terima apa yang Nabi ajar. Sombong dengan manusia-manusia yang lain, dia menghina orang-orang itu. Maka hari akhirat mereka akan dihinakan oleh Allah. Sebab itu Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, walil kafirina azabun muhin.
Muhin tu menghinakan. Dunia pun hina, akhirat pun hina. Confirm dan neraka tu Allah Ta'ala sebut dah. Tapi bentuk penghinaan itu mereka akan jadi seperti orang yang sangat kerdil di alam akhirat. Dan mereka akan rasa hina sehina-hinanya dibanding dengan orang lain. Wal'iyadzu billah. Dan ayat yang seterusnya, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina. Bila dikatakan kepada mereka, berimanlah dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka jawab, kami beriman dengan apa yang turun pada kami je. Pada kami beriman. Wa yakfuruna bima wara'ah. Lain daripada tu, lepas daripada tu kami tak nak beriman dah. Ni pun kita juga dah sebut bahawa bentuk kesombongan dan bentuk ta'assub. Ta'assub ni apa? Dia boleh jadi ta'assub kepada daulah, ta'assub kepada kaum, ta'assub kepada negeri, ta'assub kepada bangsa, ta'assub kepada kumpulan tertentu. Maka mereka hanya menerima apa yang datang dari kumpulan mereka. Padahal kita dah sebut dah tadi, kebenaran itu ialah datang dari Allah, walaupun salurannya datang daripada orang yang kita tak suka. Dan itulah ujian. Kadang-kadang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla melalui sumber yang datang kepada kita. Ada orang mungkin akhlak dia bermasalah dari sudut akhlak, tapi apa yang dia sebut itu benar. Kalau dia surah hadis, kita tolak riwayat dia dhaif. Tapi kita cari juga, ada tak riwayat-riwayat lain yang datang daripada orang yang benar, sehingga akhirnya kita boleh kuatkan riwayat orang dhaif tu, supaya kita terima perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu secara benar. Setelah kita banding, rupa-rupanya hadis ni memang benar, maka tidak adalah alasan untuk kita tolak kerana orang tu masalah, kerana ada jalan lain yang menguatkannya. Itu metodologi ulama hadis dalam menerima khabar. Lalu kita pun ambillah metod yang sama. Pertama, memang kita tapih dululah orang yang berakhlak mulia, orang yang thiqah, bahasa kita jujur, tak pernah menipu, tak pernah berdusta, kita pun terima riwayat dia. Tapi kerana apa kita terima? Kerana kita nak mencari yang benar daripada wahyu. Hadis datang kepada kita, kita pun cek, alhamdulillah betul, sahih, wajib kita terima, walaupun dia bertentangan dengan apa yang kita buat selama ini. Kadang-kadang ta'assub tu bukan kerana orang lain, ta'assub pada diri sendiri. Aku ni, dia panggil mari penyakit ujub, pandai lagi daripada mu. Aku ni, mu tak beranak lagi, aku mengaji dah. Bahasa dia. Tiba-tiba yang datang kebenaran itu daripada seorang kanak-kanak budak kecil yang usia muda, tapi dia bawa Al-Quran, dia bawa hadis. Maka jangan kita kata, aku nak pakai, aku nak terima apa hak aku belajar je dulu, walaupun sebenarnya tu dia tak belajar lagi Quran dengan juga hadis. Sebaliknya, kebenaran yang kita katakan perlu untuk kita ambil adalah yang datang dari Allah. Allah Ta'ala kata pada Yahudi, kalau betul kamu beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu, iaitu dah daripada Nabi-Nabi Bani Israel, maka Allah Ta'ala tanya satu soalan. Kalau betul kamu beriman dengan Nabi-Nabi Bani Israel, habis itu kenapa kamu bunuh Nabi-Nabi kamu? Qul, katakanlah wahai Yahudi,
falima taqtuluna anbiya Allah, kenapa dulu kamu bunuh nabi-nabi Allah? In kuntum mu'minin, kalau benar kamu beriman. Maknanya masalah kamu bukan sebenarnya masalah bangsa juga. Masalah kamu adalah masalah hawa nafsu. Kamu ambil siapa yang kamu suka, kamu tolak siapa yang kamu tak suka. Kamu ambil daripada agama apa yang kamu berkenan, kamu tolak dari agama apa yang kamu tak berkenan. Masalah kamu sebenarnya adalah mengikut hawa nafsu. Kan ayat ni sebelum ni kita terangkan. Oh, Yahudi ni dia berkenan, dia ambil, dia tak berkenan, dia tak ambil. Ini yang membezakan kita dengan mereka. Semalam dalam satu kuliah, orang tanya, Ustaz, macam mana orang jadi tak solat ni, hukum dia macam mana? Saya kata dari sudut pandangan ada dua. Satu kata dosa besar, satu kata kufur, keluar daripada Islam. Tapi jangan kita fikir-fikir, saya ambil pandangan yang pertama lah, dia masih lagi Islam, ni lah saya lebih suka, lebih selamat lah, biarlah dia tak semayang pun tapi tetap masuk syurga. Pasal kalau dikira dosa besar, masih ada peluang untuk masuk syurga. Kalau dikira keluar daripada Islam, maka dia orang ni tidak ada kesempatan langsung untuk masuk syurga. Dua ni beza. Kalau dia kata dosa besar, orang yang berlaku dosa besar tidak dikira murtad, tidak dikira keluar daripada agama. Tapi kalau dia pandangan yang kedua, keluar daripada agama, berarti dia bukan lagi Islam dan dia tidak ada lagi kesempatan untuk masuk syurga buat selama-lamanya. Dalam menentukan hukum itu, kita tak boleh ambil, saya suka hak ni ringan sikit, saya ambil hak ni . Tak, kita kena tengok parameter Allah Ta'ala kata macam mana. Yang mana lebih dekat dengan wahyu Allah, yang mana lebih dekat dengan kehendak agama itu sendiri. Bukan kita ambil pandangan ni ikut suka kita dah. Saya suka macam ni lah, boleh ke tak boleh? Orang kata hukum ni boleh, hukum ni tak boleh. Ada setengah ulama kata forex boleh, setengah kata forex tak boleh. Dia pun tanpa usul periksa, alah mudah-mudah dah ada dua pandangan, kita ambil hak boleh lah, tak ada masalah. Padahal hak kata boleh dengan hak kata tak boleh tu, fatwa yang kata tak boleh lagi kuat. Bagi contoh tadi dalam bab salat, meninggalkan salat secara sengaja, meninggalkan salat, tak sembahyang langsung, dari sudut nas agama yang ada, orang ni bukan Islam. Satu bukti dia dalam surah Al-Baqarah juga. Allah Ta'ala kata apa? Wallahu la yudhi'a imanakum. Lupa dah nak pala ayat dia. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Ayat ni turun berkaitan dengan salat. Setelah daripada orang Islam salat di Madinah, beberapa waktu menghadap Baitul Maqdis, kemudian kiblat tukar ke Mekah. Maka orang-orang Yahudi, orang munafik, dia orang panggil perli orang-orang Islam. Oh, kalau macam tu selama ni semayang salah kiblat lah, sia-sia je semayang sebelum ni. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran. Allah Ta'ala kata Allah tidak mensia-siakan iman kamu. Iman dalam ayat ni merujuk kepada salat. Maka ulama menyatakan salat itu sebagai tanda keimanan. Siapa yang tidak salat, maka dia tidak beriman. Ayat yang kedua dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala kata apa? فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Seandainya mereka bertaubat, ni kisah-kisah orang munafik ni. Seandainya mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka dia adalah saudara seagama kamu. Berarti untuk menjadi saudara seagama, dia mesti salat dan menunaikan zakat.
Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq memerangi golongan murtad. Sebab apa dia murtad? Sebab dia tak nak bayar zakat. Yang tak nak bayar zakat pun dikira murtad, yang tak nak salat lagilah berat lagi. Maka nas agama menyatakan orang yang tak salat tidak dikira sebagai orang Islam. Kita tengok Nabi SAW pula kata apa? Nabi kata al-ahdu bainana wa bainal kufri wasyirki as-salah. Perjanjian, beza antara kita dengan kekufuran dan kesyirikan ialah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Nabi kata, siapa meninggalkan dia maka dia kufur. So jangan kita ambil agama ni pandangan yang kita suka dah. Kita kena ambil dalam agama ni apa yang Allah kata dan apa yang Nabi kata. Walaupun ada pandangan-pandangan mutaakhirin, tapi saya lebih cenderung kepada pandangan yang pertama, kerana jumhur sahabat, ijma' sahabat, semua di kalangan sahabat dulu, siapa tak semayang dia bukan Islam. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, waktu di tikam, pengsan, bangun tu sedar daripada pengsan, dia tanya orang salat dah ke belum? Dia orang kata salat dah wahai Amirul Mukminin. Umar kata alhamdulillah, alhamdulillah orang dah salat. Umar duk bimbang, bila dia pengsan orang tunggu dia sedar dan masih lagi belum salat. Tapi bila orang dah salat, Umar kata alhamdulillah. Kata Umar, kerana tidak ada bahagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Tak ada bahagian, la hazza fil Islam liman tarakas salah. Kata Umar, tidak ada bahagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Jadi ini perkataan sahabat. Kita baca perkataan Allah, kita baca perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tunduk kepada wahyu dan kita pegang pandangan kita berdasarkan wahyu ini. Sebab tu dalam agama bukan kita pilih apa yang kita suka. Dalam agama ni kita mencari apa yang Allah redha. Dalam agama ni jangan cari apa yang kita suka. Kita carilah apa yang Allah redha. Kalau ikut kita, selera kita, itulah dia hawa nafsu, penyakit yang telah menimpa Bani Israel. Tunduk kepada wahyu, tunduk kepada Allah. Mereka kata je kami ni hanya terima rasul-rasul Bani Israel. Bohong. Allah Ta'ala wahyukan kepada rasul-rasul Bani Israel, dia tak terima juga, dia bunuh juga. Pasal apa? Dia hanya terima apa yang dia suka. Jadi Quran lagilah dia tak suka. 2 kali tak suka. Satu, benci kepada orang Arab. Yang kedua, tak kena dengan hawa nafsu mereka. Akhir sekali mereka kufur. Atau Allah Ta'ala kata, faba'u bighadabin ala ghadab. Mereka mendapat kemurkaan atas kemurkaan, bertindih-tindih. Inilah yang kita doa, ya Allah, janganlah kami jadi orang yang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim. Inilah sifat ni, sifat ni. Tak nak jadi orang yang dimurkai ni, inilah sifat dia. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut mereka dapat kemurkaan atas kemurkaan sebab mereka ikut hawa nafsu. Jadi kalau kita mengucap la ilaha illallah, tapi dari sudut keimanan kita atau keimanan seseorang itu sama seperti bentuk imannya dan perangainya Bani Israel, keimanan Bani itu tidak ada gunanya bagi mereka. Mereka beriman kepada Allah, tapi mereka hanya beriman pada apa yang bersesuaian dengan hawa nafsu mereka. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, tunduklah kepada Allah. Jangan sombong.
Jangan sebab orang tu label kumpulan A, kumpulan B, orang ni panggil Wahabi, orang tu panggil berapa lagi, akhir sekali tolak kebenaran. Jangan. Sebelum kita tengok kepada label, kita tengok kepada wahyu Quran. Jadilah pencari kebenaran dan mencari redha Allah. Jangan kerana orang tu kata macam-macam kata begini, kita pun tutup. Seperti mana orang-orang kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh mari, dia tutup dengan kain, dia tutup telinga, tak nak dengar Nabi Nuh cakap. Dengar. Quran ada, baca. Dan banyak lagi kita akan belajar tentang macam mana Nabi salat, macam mana Nabi zikir, macam mana Nabi berjiran. InsyaAllah malam ni kita kuliah sini kan, kita cerita tentang macam mana sehari kehidupan Rasulullah atau 1000 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Kita nak tahu macam mana cara hidup Nabi, apa yang Nabi buat, salat Nabi macam mana, haji Nabi macam mana, puasa Nabi macam mana. Ni bulan Rejab ni, apa yang Nabi buat di bulan Rejab. Macam-macam orang duk kempen di bulan Rejab. Betul ke ada Nabi buat macam tu? Kita tahu apa yang Nabi buat, dan kita mesti juga tahu apa yang Nabi tak buat, supaya kita selamat. Ada orang tak buat hak Nabi buat, dan ada orang dia pergi buat hak Nabi tak buat. Dua-dua tu menyelisihi Nabi, menyelisihi Nabi. Kita nak laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita nak uswah, Nabi tu teladan bagi kita. Apa Nabi suruh, kita buat. Apa Nabi larang, kita tinggal. Hak kita buat ni seperti persis apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Yang tu pendetilan dia malam ni, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.